Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan saya dan uh, lecturer Encik Muhammad Irwan bin Sanik dan Encik Siti Nur Ain binti Muhammad Razali. Kami daripada kumpulan 3 akan menerangkan tentang tapak jalan ataupun base dan lapisan permukaan yang berada dalam chapter 2 ini. Okay, first of all, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama adalah Nurul Haryani Afrida binti Arifin sebagai yang ditugaskan untuk membuat peta minda ini. Yang kedua, Muhammad Isma Danish sebagai editor video. Yang ketiga, Muhammad Azuddin bin Muhammad Suhaimi, iaitu saya sebagai presenter. Dan yang keempat, Muhammad Afiq Izzat dan yang ditugaskan untuk menjadi presenter juga. Berdasarkan peta minda yang dihasilkan ini, saya percaya rakan-rakan semua akan menghadapi masalah untuk membacanya. Tapi jangan risau, saya sebagai presenter akan guide korang semua. Kita pergi satu persatu. Okey. Yang pertama ialah tapak jalan. Tapak jalan berfungsi sebagai lapisan galas beban utama di mana segala beban yang wujud di atas jalan raya akan ditanggung oleh tapak jalan. Yang kedua, bahan tapak jalan. Bahan yang digunakan untuk membina lapisan tapak jalan ini terdiri daripada adunan agregat terhancur yang bersaiz 50mm hingga ke saiz yang berbentuk debu dengan bahan pengikat yang berbeza. Okey, yang kedua ialah jenis-jenis tapak jalan. Yang pertama adalah macadam ikatan kering. Yang kedua, macadam campuran basah. Yang ketiga, tapak jalan macadam bertumen. Yang keempat, terstabil simen. Yang kelima, gabungan atau komposit. Okey, yang pertama adalah macadam campuran basah. Bahan untuk menghasilkan macadam campuran basah ini dah nama pun basah, mestilah dia menggunakan air. Jadi, bahan yang pertama adalah campuran air 2 hingga 5% akan dicampurkan dengan agregat dekat loji dan akan dibawa ke tapak untuk dihamparkan. Okey. Yang kedua, air campur dan menghasilkan kelembapan mudah kerja dan permadapan. Okey, maksud kat sini, air yang dicampurkan akan menyebabkan campuran yang dihasilkan itu berada dalam keadaan lembap dan ini dapat menghindarkan pengasingan semasa pengangkutan dan hamparan dan ia memudahkan kerja pemadatan. Okey, yang ketiga pula, ketebalan hamparan dipadatkan tidak melebihi 200mm. Jadi, kelebihan macadam campuran basah ialah tidak berlaku pengasingan, mudah dikerjakan dan mudah dipadatkan. Kelemahan macadam campuran basah pula, setiap lapisan yang dipadatkan perlu diberikan masa. Okey, kita beralih kepada macadam ikatan kering. Poin yang pertama ialah agregat kasar yang bersaiz, bahan yang digunakan adalah agregat kasar bersaiz 37.5mm ataupun 50mm dan agregat halus bersaiz 5mm hingga debu. Okey, daripada dua bahan ini, kita akan jadikan dia dua lapisan. Lapisan yang pertama adalah agregat kasar setebal 75mm hingga 100mm dan akan dipadatkan. Yang kedua, agregat halus
dihamparkan setebal 25 mm hingga 50 mm dan dipadatkan untuk mengisi rongga-rongga yang berada di dalam agregat kasar. Okey. Kelebihan macadam ikatan kering ini adalah pengasingan dapat dihindarkan dan kosnya yang rendah. Kelemahan macadam ikatan kering pula, cuaca hujan akan menyebabkan agregat halus, basah dan tidak dapat mengisi rongga-rongga kosong yang berada dalam agregat kasar tersebut. Okey, tapak jalan macadam bertumin. Bahan dia, ia dihasilkan dalam bentuk pracampuran diloji, iaitu dengan mencampurkan agregat, bahan pengisi, ejen anti tanggal dan bitumen sebanyak 3 hingga 4.5%. Untuk poin yang kedua, kos bahan, kesemua bahan yang tadi tu yang saya sebutkan, kosnya tinggi, tetapi ia dapat menahan retak dan ia dapat melindung sap tapak. So kat sini ataupun kita boleh katakan tapak jalan macadam bertumin ini dapat ia menyebarkan beban dengan lebih baik, tahan retakan, dapat melindungi sap tapak, lebih stabil dan dapat menghasilkan lapisan yang lebih nipis dan rata. Okey, kelebihan tapak jalan macadam bertumit ini ialah macam saya katakan tadi, agihan beban yang baik, pengurangan tebal lapisan tapak, perlindungan lapisan sap tapak dan subgrade. Okey, kelemahan tapak jalan macadam bertumin ialah saya akan serahkan slide seterusnya ataupun poin yang seterusnya kepada Afiq Izzat, presenter yang kedua, untuk menerangkan dengan lebih detail. Tapak terstabil simen. Tapak terstabil simen terdiri daripada dua bahan utama iaitu agregat dan simen. Ianya terjadi apabila agregat dicampurkan dengan sedikit simen di antara 3 hingga 6% sama ada di tapak atau dibuat secara pracampuran diloji. Bahan ini mempunyai keupayaan penyebaran beban yang baik, stabil dan memerlukan kos yang sederhana. Lapisan tapak yang telah dipadatkan perlu diberi masa untuk pengawetan, sekurang-kurangnya 7 hari dan dilindungi daripada cuaca sama ada dengan menutup menggunakan litupan kalis air, menyemburkan lapisan nipis bitumen atau menyembur dengan campuran pengawet. Ianya tidak boleh dibuka kepada lalu lintas sehingga kekuatan yang dikehendaki tercapai. Gabungan atau komposit, ianya terdiri daripada dua lapisan iaitu lapisan bawah dan lapisan atas. Untuk lapisan bawah biasanya adalah mana-mana tapak jalan yang tidak berpengikat, manakala lapisan atasnya sama ada tapak jalan berbitumen atau terstabil simen. Semua bahan untuk komposit atau gabungan ini mestilah lulus ujian CBR, indeks keplastikan, nilai penghancuran agregat, indeks pengepingan, indeks ketahanan dan ayakan. Lapisan permukaan. Lapisan permukaan terdiri daripada dua lapisan, iaitu lapisan pengikat dan lapisan penghausan. Bahan yang digunakan untuk lapisan permukaan ini ialah agregat, bitumen dan bahan pengisi. Seperti mana yang telah kita ketahui, tiga bahan utama untuk lapisan permukaan ialah agregat, bitumen dan bahan pengisi. Agregat juga merupakan bahan keras sama ada semula jadi atau tiruan, disebut atau dikelaskan sebagai agregat. Agregat juga disebut sebagai batu bau. Agregat
untuk turapan jalan raya boleh didapati dari sumber semula jadi atau tiruan. Batuan semula jadi ini terdiri daripada igneous, sedimen dan metamorfis. Ciri-ciri agregat untuk turapan adalah kuat, iaitu cukup kuat untuk menahan tindakan jentera, pembinaan dan beban lalu lintas. Dia memerlukan juga ketahanan yang tinggi supaya tidak mudah pecah, merekah atau berkeping di bawah tindakan cuaca. Selain itu, ia memerlukan bentuk dan tekstur permukaan yang baik. Dan ia juga memerlukan penyerapan air yang rendah, di mana ia memudahkan kerja pengeringan dan pencampuran serta mengelakkan tanggalan pengikat. Seterusnya, bitumen. Bitumen juga digunakan secara meluas kerana ia mempunyai kualiti ikatan yang baik, bersifat kalis air dan melibatkan kos yang rendah. Bitumen merupakan bahan pengikat yang terhasil daripada penyulingan berperingkat petroleum. Campuran bitumen dengan agregat diistilahkan sebagai konkrit beraspal. Bitumen juga terbahagi kepada dua kategori, iaitu berbeza dari segi sumber, kandungan kimia dan ciri-ciri fizikal, tetapi sama dari segi bentuk dan kegunaannya, iaitu simen asfal dalam bentuk pepejal atau cecair pekat. Ianya berwarna hitam dan kegelapan, mempunyai kualiti rekatan, terdiri daripada hidrokarbon. Seterusnya, tar, iaitu cecair likat berwarna hitam coklat, mempunyai kualiti rekatan diperolehi daripada penyulingan musnah bahan berorganik seperti arang batu, kayu dan petroleum. Berbeza dari bitumen dari segi dan tidak dipengaruhi pelarut petroleum. Dan hari sekali bahan untuk lapisan permukaan ini ialah bahan pengisi. Lapisan pengikat, iaitu berfungsi sebagai pengagih beban ke tapak jalan dan menyediakan satu lapisan asas yang rata di mana lapisan haus akan dihampar ke atasnya. Saiz agregat maksima yang digunakan adalah 28 mm dan dicampurkan dengan bitumen, iaitu di antara 4 hingga 6%. Lapisan penghausan, di mana ia merupakan satu lapisan yang berada di atas dan merupakan fungsi utama terhadap keselamatan pengguna. Antara fungsi lapisan ini adalah sebagai lapisan rintangan gelincir. Seterusnya, sebagai pelindungan turapan, ia juga menyediakan permukaan laluan yang baik dan selamat, serta bertindak sebagai sistem penyaliran permukaan dengan menyediakan lapisan kalis air dan menyalirkan air air di permukaan jalan ke longkang sisi.